Assalamualaikum dan salam sejahtera, Mutakhir edisi petang. Bertemu kita kembali bersama saya Dayang Fatihah di Sabah Hits Online TV. Kita ke berita utama. Rakyat Sabah perlu bersatu, kata Jeffrey. 16 keluarga mangsa kebakaran terima sumbangan. Pencerobohan tidak mustahil untuk berlaku. Menurut Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan, dua perkara yang perlu diatasi untuk memiliki keupayaan menuntut hak-hak Sabah berdasarkan kepada perlembagaan ialah kesatuan politik dan keupayaan kewangan. Tambah beliau, peningkatan keahlian, kesedaran dan kesatuan ini menandakan bahawa kita dalam proses mencapai kesatuan politik. Rakyat Sabah akan lebih kuat sekiranya bersatu dalam menuntut hak-hak dalam pembangunan Sabah. Ujarnya, peningkatan kewangan akan menjadikan kita lebih berdikari seterusnya maju ke hadapan secara merdeka. Di samping itu, beliau mahu memastikan bahawa kita bertumbuh sebagai sebuah negara. Sabah akan menyumbang kepada keutuhan politik Malaysia sekiranya Sabah kukuh dari segi kewangan dan politik. Oleh yang demikian, kerajaan telah menumpukan fokus kepada pemeliharaan hutan untuk menjana kewangan melalui kredit karbon. Majlis Ugama Islam Sabah dan Perbadanan Baitumal telah menghulurkan bantuan kepada 16 keluarga mangsa kebakaran di Kampung Kinabutan Besar Batu Lima, Jalan Apas. Menurut Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif, kerajaan negeri terus komited dalam membantu rakyatnya yang ditimpa musibah agar dapat meringankan beban mereka, terutamanya mangsa kebakaran. Beliau berkata, pada sumbangan kali ini Majlis Ugama Islam Sabah telah menyerahkan sumbangan sebanyak RM1,000 dan Perbadanan Baitumal sebanyak RM600 kepada setiap ketua keluarga. Arifin menasihatkan kepada semua mangsa kebakaran untuk bersabar atas dugaan yang menimpa mereka. Beliau berharap agar sumbangan itu dapat meringankan sedikit kesusahan yang ditanggung oleh keluarga mangsa kebakaran. Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia iaitu Zazali Harun telah merasmikan perniagaan teksi laut di Jeti Awam Kampung Balimbang Sempurna pada Khamis lalu. Usaha perniagaan ini bukan sahaja dapat menguntungkan ahlinya, malah dapat mempromosikan pulau-pulau kepada para pelancong. Koperasi Usahawan Balimbang Sempurna Berhad telah didaftarkan pada 19 Februari dan telah berjaya memiliki modal saham sebanyak RM364,900 serta nilai aset sebanyak RM218,000 dengan kekuatan 80 ahli. Pihak koperasi telah berjaya membeli 4 buah bot yang digunakan oleh ahli untuk menjalankan aktiviti pengangkutan teksi laut yang berkonsepkan perniagaan yang mengetepikan simpanan harian untuk memastikan setiap ahli memiliki bot untuk mencari rezeki. Kemalangan tidak berbau telah berlaku di Kampung Sinor Buaya Raya, di mana seorang lelaki telah maut dihempap sebatang pokok yang tumbang semasa mangsa sedang melakukan kerja di kawasan tersebut. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, pihaknya telah menerima panggilan kecemasan pada jam 2.22 petang dan sesulan daripada itu mereka telah menghantar sepasukan 5 pegawai dan anggota daripada Balai Bomba dan Penyelamat ke lokasi kejadian.
Ujarnya lagi, pasukan bomba mendapati mangsa telah dihempap sebatang pokok yang tumbang sebaik tiba di lokasi kejadian. Petugas kesihatan mengesahkan bahawa mangsa telah meninggal dunia di lokasi kejadian akibat mengalami kecederaan parah. Kemudian mayat mangsa dibawa ke Hospital Keningau oleh kenderaan ambulans untuk tindakan lanjut. Menurut Pengerusi Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar iaitu Datuk Masiung Bana, menekankan agar anggota tentera dan polis untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan meningkatkan operasi maritim di perairan Sabah. Hal ini kerana terdapat kabar angin yang mengatakan anggota puak pemisah dari selatan Filipina hendak melakukan serangan terhadap Sabah. Tambah beliau, kita seharusnya mengambil iktibar berikutan peristiwa pencerobohan 9 Februari 2013 lalu di mana pasukan keselamatan tidak menyedari kehadiran bot pancung telah merentasi perairan Sabah yang membawa lebih kurang 149 anggota kumpulan militan di Kampung Tuan Dua Lahad Datuk. Oleh itu, pasukan keselamatan perlu menjalankan gerakan terutama di perairan bandar-bandar utama di pesisir pantai seperti Lahad Datu, Tawau, Sandakan, Semporna dan Kudat. Beliau turut mengingatkan agar para nelayan dan orang ramai yang mungkin terserempak dengan kumpulan yang mencurigakan untuk melaporkan kepada pihak berkuasa dengan kadar segera. Malang tak boleh ditolak, mujur tak bisa diraih. Saya Dayang Fatihah, Sabah Hits Online TV.